Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan melihat kita masih dalam series ya. Dalam series kita akan melihat dua lagi test yang boleh kita laksanakan bagi menentukan sama ada the given series itu converge ataupun diverge. Baik, test yang kita akan bincangkan kali ini adalah yang pertama sekali adalah ratio test dan yang kedua adalah root test. Okey, jadi yang uniknya apabila kita nak applykan ratio test ataupun root test itu adalah kepada dia bentuk siri yang diberi, iaitu bentuk AN yang diberi itu. Sebab untuk membolehkan kita menggunakan ratio test dan juga root test, dia biasanya kita ada pattern tertentu yang kebiasaannya we are going to apply these two tests. Jadi nanti kita akan lihat ya dalam beberapa contoh selepas ini. Kita akan lihat rupanya bentuk yang macam ni is enable kita menggunakan ratio dan juga ataupun root test. Baik, kita bincangkan pertama sekali mengenai root test ini. Root test ini mudah saja, iaitu nampak kat sini given AN kan, AN ya. Sebenarnya yang pertama sekali kita diberi AN. Ini dalam soalan lah, siri itulah ya. So we are given series of AN. So macam tu. So pertama sekali kita kena dapatkan AN plus 1. Ya, AN is given, AN plus 1 kita kena cari. So find AN plus 1. So maknanya kita ada dua lah, the given AN, lepas tu yang nombor 2 ni kita cari. So bila kita dah dapatkan ini, kita set up limit. Kita buat ratio, nama pun ratio test kan. Ratio test adalah nisbah kan, nisbah. Jadi bila buat nisbah itu, kita akan buat set up limit n approaches to infinity, AN plus 1 over AN. Jangan terbalik. AN plus 1 over AN. Maka kita lakukan operasi limit dekat sini bagi hasil bahagi 2 ni dan kita cuba dapatkan apakah jawapannya. M ni biasanya satu nombor lah biasanya. Dan kriteria dia adalah 3 benda ni. Yang ini. So katakan M ni kan. So kalau hasil limit tersebut apabila kita telah menyelesaikan AN plus 1 over AN ini, hasil ni kalau dia less than 1, contohnya dapat 1/2 ataupun dapat kosong ataupun dapat negatif 10, contohnya macam tu, maka dia adalah the series is converge. Nampak So sebaliknya, jika kita dapat suatu nombor M tu lebih besar dari 1, lebih besar dari 1 ataupun infinity, ataupun infinity, maka kita katakan dia adalah diverge. Sama juga infinity ni kalau kita dapat negatif infinity pun diverge juga tau. So jangan dekat sini kan nombor 1 ni kita katakan M less than 1 kan. So kamu mungkin boleh katakan macam mana dengan negatif infinity? So senang cerita macam ni, as long as kita dapat infinity, maka it will goes here. Ini dapat je infinity, dia akan automatically dia akan diverge. Boleh? Contohnya M besar dari 1 kan, contohnya dapat 3, dapat 30, misalnya macam tu, maka dia adalah diverge. Cuma masalahnya jika M yang kita peroleh tiba-tiba dapat 1, so maksud dia ratio test ni dah inappropriate, dah tak sesuai. So dengan kata lain, kalau kita dapat M is equal to 1, maknanya kita tak boleh nak justifikan whether the series is converge ataupun diverge. Maka senang cerita, we need to choose other test. So macam itulah. Okey. Baik, ini adalah syarat-syarat bagi ratio test. Dan saya nak ingatkan juga, lepas ratio test kita akan masuk root test. Root test juga akan berkongsi ciri yang sama M yang macam ni. Boleh
Root test juga akan berkongsi ciri-ciri yang sama seperti ratio test. So sebab itulah dalam teaching ini saya masukkan sekali ratio dan juga root test. Okay, now kita cuba lihat beberapa contoh kat sini. Ada 4 kat sini. So kita akan bincangkan semua. Ya. So nombor 1, 2, 3, 4. Baik. Kalau kita perhatikan betul-betul ya. 1, 2, 3, 4 ni. Cuba tengok soalan nombor 1, 2, 3 ni. Cuba tengok pattern dia. Nampak kan? Soalan nombor 1 ni 1 over n factorial. Yang kedua ni n over 2 power of n. Lepas tu nombor 3 ni ada factorial pula. Jadi bentuk-bentuk nombor 1, 2, 3 ni sebenarnya kalau kita fikir-fikirkan, kalau kita nak selesaikan guna apa? Guna TOD ke, kita nak pakai P test ke, semua tu tak sesuai sebenarnya. Even kalau kita nak guna integral test pun tak berapa nak sesuai. Jadi cuba kita perhatikan betul-betul ya. So dalam contoh-contoh seperti nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni, test yang paling sesuai adalah menggunakan ratio test. Okay. Jadi nombor 1, 2, 3 ni kita akan dapat jawapan. Nombor 4 ini sengaja saya pilih sebab nak tunjukkan nanti apabila kita menggunakan ratio test kat sini, dia tak jadi. Ya, sebab kita akan dapat m equal to 1. Ini menunjukkan sebenarnya ratio test is tak sesuai kita gunakan dekat sini. Maka kita kena guna kaedah lain lah. Mungkin dalam kat sini kita lebih sesuai menggunakan integral test misalnya. Okay. Baik, kita tengok satu persatu. Saya ingatkan semula ya. So kalau nak mencari ratio test ni, yang pertama sekali we are given an. Tugas kita adalah cari an plus 1. Then kita buat nisbah macam ni. Alright. Okay. Nombor 1 kat sini, kita lihat kat sini, saya besarkan sikit. Nombor 1 kat sini. Okey, yang ini. So now we are given an sama dengan 1 over n factorial. So ingat semula ya, factorial itu macam mana ya. So factorial basically dia adalah n plus 1, n plus 1 pula. n minus 1, n minus 2 and so on. Alright. So sekarang ni ini adalah an. Now here is an plus 1. Tambah 1 je lah dekat sini. Kamu boleh lihat ya. Yang kotak warna biru tu adalah an dengan an plus 1. So kita andaikan kita dapat. Now kita lakukan operasi dia punya ratio dia. Jangan terbalik yang ni ya. Jangan terbalik. So ini dapat an plus 1 over an. Yang ini kamu buat seperti biasalah ya. Ini adalah algebraic manipulation. Darab sana, darab sini. Cancel sana, cancel sini dan sebagainya. Kamu boleh lihat kat sini ya. Saya lalukan video ini. Kamu perhatikan elok-elok macam mana kita melakukan operasi ini. Dan akhirnya kalau kita perhatikan dekat sini, kita boleh cancelkan dekat sini ya. N factorial kat atas ni kita boleh cancelkan dengan n factorial dekat bawah ni. So yang tinggal apa? Yang tinggal adalah 1 over n plus 1. Okey. So jadi dalam dalam soalan-soalan yang melibatkan factorial, really is kita kena cancelkan factorial. Ya, kita kena cancelkan factorial, tetapi kita kena ensurekan factorial yang dekat numerator mesti sama dengan factorial dekat denominator. Then kita boleh cancel ini, cancel yang bawah ni. Okay. So kita selesaikan and we solve the limit. Kita substitutekan limit ini, tengok apa cerita. Kalau perlu guna L'Hopital, kita guna L'Hopital. Kalau tak perlu guna L'Hopital, maka kita buat solve the limit seperti biasa. Alright. So jadi kita masukkan infinity ke dalam ni dan dia end up dengan jawapan kosong. Jadi kosong is less than 1 kan? Jadi kita lihat syarat dia, kosong ni kurang dari 1. Kalau kita perhatikan syarat dia adalah converge. Okay. Maksud dia, by using the ratio test, therefore the series is converge. Okay guys. Ini contoh soalan nombor 1. Soalan nombor 2 pun dia berkongsi cara yang sama. Cuma soalan tu sahaja dia tak ada factorial. Tapi mungkin kita saja nak bagi contoh lah supaya kita boleh mencuba. Okay, now. Soalan dia adalah ini. N over 2 power of n. So macam ni. Jadi seperti biasa kita kena
Yang ini adalah an, salin balik je. So ini adalah an plus 1. So just be careful over here, jangan salah pula kat sini, sebab nanti kalau sini salah dia akan impact kepada yang bawah ni. So dengan yang kotak warna biru ni, saya assume kita dapatkannya dengan mudah, dan kita start dengan kita punya limit, setup limit untuk ratio ni, dan kita selesaikan. So kita selesaikan di sini, dan akhirnya kita dapat yang ini ya. Ini ya. Kita dapat n plus 1 over 2n. Dan bila dah dapat macam ni, kita dah simplifykan dia macam ni kan, dan kita solve the limit. Kita masukkan dalam limit. However, bila kita masukkan limit, cuba kita perhatikan. Bila kita masukkan limit, kita akan dapat infinity over infinity kan. So maksud dia dia adalah kita boleh menggunakan L'Hopital. Ini adalah di indeterminate form. Infinity over infinity ke, kosong over kosong ke, macam tu kan, indeterminate form. Dia membolehkan kita menggunakan L'Hopital. Bila kita apply L'Hopital, kita akan dapat 1 over 2. Dan 1 over 2 ini sekali lagi dia less than 1. Yang ni lah M tu tadi. M ya. Jadi kita dapat, maka jawapan ni adalah by using the ratio test, the series is converge. Okey, dua contoh memberikan jawapan converge. Tengok contoh yang ketiga. Okey, yang ketiga ni diverge ya. Okey, yang ketiga ni kita ada sekali lagi, kita bertembung sekali lagi dengan factorial. Factorial ya. Okay, now just be careful over here. Jangan salah masuk kat sini. Sebabnya yang an ini okey, kita copy and paste saja. Tetapi bila an plus 1, so maksud dia yang bahagian n ni kena n plus 1 lah. So kamu boleh tengok So maknanya yang ini jangan salah yang ini, sebab kadang-kadang pelajar boleh buat kesilapan dekat sini bila dia nak masukkan n plus 1 tu kat sini. Okay, now kita ada an dan an plus 1. Kita selesaikan limit tersebut. Ni ratio ni kita selesaikan. Saya tak tunjukkan lah ya. Saya tak tunjukkan. Yang ni kamu boleh cuba. Kita selesaikan. Dan akhirnya kita akan dapat jawapannya sebagai infinity. Okay. So yang ini. So bila kita dapat infinity, maka the series is diverge. Ini boleh cuba ya. Okay, now kita pergi kepada soalan yang mana? Yang ini. Yang soalan nombor 4 tu. Okay, now. Okay. Sekarang kita ada 1 over 2n minus 1. Okay. So dalam soalan ini sebenarnya nak pakai ratio test tak sesuai ya, dah saya sebut tadi. Jadi kita cuba sajalah. Kita nak tunjuk, saya nak tunjukkan yang sebenarnya ratio test is not appropriate. an adalah 1 over 2n minus 1. an plus 1 adalah seperti berikut. So kita selesaikan sedikit, kita dapat yang inilah ya, 1 per 2n plus 1. Yang ini. Jadi kita pun set up limit untuk ratio ini, kita selesaikan dan kita akan apply L'Hopital dekat sini. Cuma jawapan akhirnya kita dapat 1. Okey, ini problem. Ya, kita tak sepatutnya dapat 1. So kita sepatutnya dapat sama ada less than 1 or greater than 1 ataupun infinity. Baru kita boleh buat judgement sama ada dia converge ataupun diverge. Dalam kes ini kita dapat 1, maka kita tak boleh katakan it might converge or diverge sebenarnya. So we need to use other test. Saya buat note kat sini, either comparison test ataupun integral test. Ini yang paling sesuai lah untuk soalan ini. Okay guys, itu adalah sedikit sebanyak tentang ratio test. Nombor 2 adalah root test. Root test ni lagi senang bentuk dia, maksud saya. Okay, root test ini adalah root test. Okay, root test. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi,
root test ini dia punya ciri-ciri dia, dia sama dengan ratio test tadi tu, sama ya. Dia punya hasil dia punya M dia, dia less than 1, maka dia converge. Kalau greater than 1 ataupun jumpa infinity, dia adalah diverge. Semacam tu. Dan dia tak boleh sama dengan 1. Right? So, cuma bentuk dia, root test ni, bila kita nak pakai root test, kita gunakan root test for series apabila kita bertembung dengan soalan yang berbentuk macam ni. Yang ni. Ni yang berbentuk macam ni. Kejap ya. Kalau kamu tengok contoh tengok contoh yang macam ni. Nampak tak? Ini saya bagi contoh. Yang ni. Jadi rata-rata soalan yang membolehkan kita menggunakan root test adalah yang bentuk macam ni, yang 2n plus 3 over 3n plus 2, and kemudian suddenly dia power of n dekat sini. Okay, so apa yang boleh kita buat adalah kita follow je lah, kita follow je dia punya root test punya ni, yang ni. So kita boleh menggunakan kaedah ini. Nampak ya? Kita still kena set up limit ya. Still kena set up limit. Limit kena buat juga. Cuma kita ada satu kat sini. Power of 1 over n dekat luar kat sini. Yang an ini, yang an ini yang saya katakan yang ni. Ni, semua ni. Semua ni sebab kita nak cancelkan n kat sini. Kita boleh cancelkan power n kat sini. So, jadi kita akan menggunakan root test yang ni. Okey, root test ini. Jadi kita lihat contoh kat sini. Satu contoh saja kat sini. Kita lihat. Ini soalannya ya. Ini soalan dia. Semua ni soalan dia. Now kita akan menggunakan root test. Ya. Bila kita guna root test, ya, kita guna root test, maka automatically dia punya kuasa sini dah hilang. Sebab root test kan dia macam ni kan. So jadi kalau kita lihat betul-betul kat sini, kalau saya buat sedikit catatan kat sini, yang ini, lihat ya. So maknanya kita ada macam ni lah, kita ada 2n plus 3 over 3n plus 2. Yang ini kan macam ni kan. Ini kan power n kan. So kita ada satu lagi kat sini. Kita ada satu lagi kat sini ya. Macam ni. Ada yang ini. Ada yang ini. Ada yang ini. 1 over n. So dekat sinilah yang kita boleh cancelkan dia. Boleh cancelkan ini, boleh ini boleh cancelkan ini dengan yang ini. So yang tinggal hanya yang ini je lah. Yang ini kita set up limit dia. Set up limit and approaches to infinity. Boleh. So macam tu ya. So jadi apabila kita cuba selesaikan limit ini, saya tak buat limit kat depan ni ya. So yang ni kena buat limit tau kat depan, kena set up limit dia. Limit belah sini, limit belah sini. Jadi bila kita set up limit and approaches to infinity, kamu selesaikan dan dia akan end up dengan jawapan 2 over 3. 2 over 3 kan less than 1 kan. Jadi sekali lagi mengikut ciri-ciri ataupun syarat-syarat bagi convergent ataupun divergent bagi root and ratio test, maka 2 over 3 ni adalah converge pasal dia less than 1. Okay, so kita boleh conclude seperti berikut: the given series converge by the root test. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video kali ini. Kita dah menyentuh mengenai ratio test dan root test, di mana kedua-duanya dibezakan dengan bentuk AN masing-masing. Dan masing-masing pun ratio dan root dia berkongsi ciri yang sama untuk menentukan sama ada dia converge ataupun diverge. Okay, thanks for watching. Kita akan jumpa pada video yang akan datang.